Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Waalaikum dacan hao dengan saya konnichiwa. What's up guys? Bersama saya Kai Sensei, guys, belajar akaun cara smart and easy guys. Okay guys, hari ini saya akan bincangkan tajuk bab satu prinsip perakaunan, iaitu pengenalan perakaunan dengan subtopik yang terakhir, iaitu entiti perniagaan guys. Alright guys, yang baru menonton video saya jangan lupa like, subscribe dan share guys. Okay guys, untuk download buku teks digital boleh dapatkan di bahagian description di bawah beserta dengan latihan. Begitu juga dengan guru-guru yang menggunakan produk Apple, MacBook Air, iPad, boleh download keynotes dekat bawah. Okay guys, apa kita tunggu lagi? Vamos! Okey guys, kita teruskan dengan topik pengenalan perakaunan dengan subtopik kita yang terakhir, iaitu entiti perniagaan. Okey guys, kita teruskan. Entiti perniagaan ni kita akan tengok kepada beberapa jenis, iaitu milikan tunggal, maksudnya seorang aja pemilik dia. Okey, perkongsian. Okey, contoh dia macam ni, pejabat peguam belakang dia ada Enco. Ni pejabat peguam. Okey, kalau kedai runcit dan rakan-rakan pun boleh, kat belakangnya ada dan. Kadang-kadang ada dua nama pemilik kat situ, nama perniagaan dia. Okey, ketiga Berhad. Berhadnya contohnya ni, Bangkok Bank Berhad, Syarikat Senyap Berhad. Okey, seterusnya koperasi. Koperasi koperasi tentera, koperasi sekolah pun sama juga. Ni adalah entiti perniagaan. Okey, so secara umumnya ada 4 lah yang utama yang awak kena tahu. So kita akan bandingkan setiap 4 ni, keempat-empat ni bagi dengan pelbagai aspek. Okey, pertama kita tengok standard pembelajaran. Okey, bila belajar topik ini, pelajar boleh menyenaraikan ciri-ciri perniagaan milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad dan koperasi. Okey, objektif kedua ialah membandingkan beza ciri-ciri setiap entiti perniagaan dari segi milikan, sumber modal dan liability. Okey, yang pertama. Okey, kita tengok. Okey, aspek pemilikan. Okey, aspek dari segi pemilikan. Kita tengok satu persatu. Milikan tunggal dimiliki oleh seorang pemilik. Okey, nama pun tunggal. Tunggal maksudnya satu. Perkongsian. Okey, perkongsian biasa dimiliki oleh 2 hingga 20 orang perkongsi. Perkongsi lain pula 2 hingga 20. Kalau perkongsian profesional macam accountant, arkitek, okey, doktor, okey, dia dimiliki oleh 2 hingga 50 orang berkongsi. Okey, maksudnya perkongsi dia berkongsi kongsi lebih daripada seorang dia. So minimum 2. Okey. So next, syarikat berhad. Syarikat Senyap Berhad 2 hingga 50 orang pemegang saham. Syarikat berhad dia jual saham. Pemilikan dia bila beli saham, okey, awak jadi salah seorang pemegang syarikat lah. Tengok berapa persen sahamnya. Kemudian syarikat awam berhad 2 orang hingga tiada had. Okey, maksimum jumlah pemegang saham. Okey, dia tiada had. Koperasi, okey, macam koperasi sekolah, okey, 50. Okey, tiada had, maksimum jumlah anggota dia. Koperasi dia tiada had. Okey. Okay, next. Tengok seterusnya. Okey. Seterusnya, sumber modal. Okey, modal perniagaan tu dapat daripada mana? Milikan tunggal dia dapat disumbangkan oleh pemilik perniagaan. Okey, pemilik perniagaan sendiri dapatkan duit untuk memulakan perniagaan dia, untuk berniaga. Okey. Perkongsian disumbangkan oleh para perkongsi modalnya. Syarikat berhad, modal dikumpul daripada pemegang saham melalui terbitan saham dan langganan saham. Itu modal dia. So dia jual saham. Okey, jadi duit daripada saham yang telah dijual, dia akan gunakan untuk modal perniagaan. So, orang yang beli saham atau langgan saham dia akan mendapat dividen. Ataupun bila saham dia meningkat, dia akan jual lah. Okay. Koperasi. Modal dikumpul daripada anggota melalui penerimaan fee masuk dan jualan saham. Okay, sama juga. Ini koperasi, sama macam koperasi sekolah lah. Anda wajib jadi ahli koperasi sekolah. Anda dah bayar fee masuk. Kemudian boleh beli saham dia lagi. Okay, next. Tanggungan. Liability. Liability ni maksudnya tanggungan. Okay, pemilikan tunggal dan perkongsian. Okay, menanggung liability tidak terhad, iaitu harta benda peribadi pemilik atau perkongsi
akan digunakan untuk menjelaskan hutang jika perniagaan tidak berkemampuan membayar hutang semasa pembubaran. Okey, bila perniagaan itu dibubar, kalau ada hutang tak boleh diselesaikan, jadi rumah dia boleh kena lelong. Okey, kalau ada perintah mahkamah ke, kalau dia muflis ke, harta benda dekat rumah pun kena lelong. Okey, dijual untuk menjelaskan hutang dia. So, dia melibatkan harta peribadi. So, dia liability tidak terhad orang yang pemilik perniagaan ni. Milikan tunggal dan perkongsian. Manakala syarikat berhad dan koperasi pula, mereka menanggung liability terhad setakat sumbang modal yang dilaburkan sahaja. Okey, jika berlakunya syarikat tu nak tutup, okey, nak perlu bayar hutang, okey, syarikat tu muflis ke, so segala hutang dibayar, pelabur ataupun pelabur saham ataupun yang ahli koperasi ni hanya hilang duit yang dilaburkan sahaja. Okey, tak melibatkan harta peribadi. Okey, begitu juga pemilik je lah. Okey, aspek undang-undang. Milikan tunggal dia berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan. Okey. Kemudian perkongsian berdaftar di bawah Akta Perkongsian 1961. Syarikat berhad dia berdaftar di bawah Akta Syarikat 1965. Koperasi berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993. Manakala daripada aspek keuntungan dan kerugian, untung dinikmati sepenuhnya oleh pemilik, manakala rugi ditanggung sepenuhnya pemilik. Sebab pemilik dia seorang, so dia tanggung seorang lah. Okey, perkongsi pula, untung atau rugi akan diagihkan kepada para perkongsi mengikut syarat pembagian untung atau rugi yang dipersetujui. Okey, semasa perkongsian ni nak ditubuhkan, pada awal-awalnya mereka dah bersetuju. Macam mana kalau untung dan rugi kita nak bahagi macam mana? Ikut nisbah modal ke? Sama rata ke? Okey. Dia ada syarat-syarat dia lah. Okey. Syarat perjanjian perkongsian tersebut. Manakala syarikat berhad, keuntungan diagihkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Orang yang beli saham dia dapat bentuk dividen. Kalau untung, kalau rugi tak dapat apa-apa lah. Kecuali pemegang saham keutamaan lah. Okey. Koperasi diagihkan kepada anggota koperasi dalam bentuk dividen. Sama juga, koperasi bentuk dividen. Okey. Pengurusan perniagaan. Milikan tunggal diuruskan oleh pemilik itu sendiri ataupun dibantu oleh ahli keluarga atau saudara mara. Perkongsian diuruskan oleh perkongsi yang aktif. Okey, dia ada perkongsi aktif, ada perkongsi tidak aktif. Okey, dia aktif ni kerja dia bagi duit, dia tidur je. Perkongsi aktif ni dia menguruskan perniagaan tu. Okey, diuruskan oleh perkongsi sendiri. Bukan ahli keluarga je. Okey, syarikat berhad diuruskan oleh ahli lembaga pengarah yang dilantik dalam mesyuarat agung tahunan. Okey, setiap tahun, setiap 2 tahunan ke, akan ada mesyuarat agung tahunan. Jadi ahli lembaga pengarah akan dilantik oleh pemegang-pemegang saham. Dia boleh undi siapa nak jadi ahli lembaga pengarah. Yang berkelayakan lah. Bukan suka-suka je. Sebab ni melibatkan syarikat duit orang ramai. Koperasi diuruskan oleh anggota lembaga koperasi yang dilantik dalam mesyuarat agung tahunan. Okey, sama macam dekat sekolah. Setiap tahun ada mesyuarat agung koperasi kan. Mereka lantik ahli lembaga pengarah. Okey. Seterusnya, yang terakhir ialah faktor pemilihan. Okey. Kenapa pilih milikan tunggal? Modal permulaan dia rendah. Kemudian pemilik bebas membuat keputusan perniagaan. Dia seorang je, perniagaan dia seorang, sekali dia nak buat apa. Dia bebas buat keputusan. So perkongsian pula, perkongsi dapat menggabungkan modal dan kepakaran. Okey, katakan awak doktor gigi, awak nak buka satu klinik yang besar. Kawan awak adalah doktor mata. So awak ajak kawan awak berkongsi buat satu klinik. So klinik gigi dan mata. Okey, klinik pakar. Okey, dia gabungkan kepakaran dia. Okey, risiko kerugian ditanggung bersama. Jadi kalau rugi ditanggung bersama-sama lah. Sebab dia sesama perkongsi. Okey, kalau lagi satu tadi modal lah. Modal selain pada kepakaran, modal.
modal pun bertambah lah. Seorang ada 100,000, seorang 100,000. Bila dia berkongsi 2 orang, ada 200,000 untuk perniagaan. Okay, syarikat berhad berupaya untuk mengumpul modal yang lebih besar. Okay, sebab dia jual saham, semua orang boleh beli saham dia. Okay, so satu Malaysia boleh beli saham dia. Okay, jadi tanggungan liability dia terhad. Tanggungan dia terhad. Okay, koperasi diuruskan dan dikendalikan oleh anggota yang mempunyai objektif yang sama, berupaya mengumpul modal yang besar. Okay guys, dah habis. Sampai situ sahaja untuk bab 1. Jangan lupa rujuk latihan dekat bawah. Okay. Tunggu video-video saya yang seterusnya. Jangan lupa like, subscribe dan share serta komen. Okay. Sampai kita jumpa dan jumpa lagi. Bye-bye. Adios.